Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu lagi dalam kelas Cikgu Shima. Okey, hari ini merupakan hari apa? Hari Jumaat, jam 3:30 petang. Dan kita berada di bulan puasa, ya, bulan yang mulia. Okey, dekat belakang cikgu ni, cikgu letakkan gambar masjid. Okey, seperti biasa, kelas Cikgu Shima 3:30 petang hari Jumaat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, ya. Diberi usia yang panjang dan diberi kesihatan yang baik. Jadi Cikgu Shima dapatlah bersiaran pada petang ini. Okey, kita nak belajar apa ya pada hari ini? Okey, hari ini kita nak belajar tentang tajuk jubah. Okey, ya, kalau kita lihat pada pakaian jubah di belakang, okey, ada pelbagai fashion dan biasanya jubah ini dijadikan sebagai pakaian casual. Okey, ya, pada subjek kita, panitia pembuatan pakaian wanita, jubah dikategorikan sebagai pakaian contemporary. Okey, ya. Jom kita tengok yang seterusnya. Okey, jubah berasal dari negara mana? Dari negara Timur Tengah. Jadi dia bukan pakaian daripada negara kita. Jadi pakaian yang labuh sehingga buku lali itu yang dikatakan jubah. Lagi ciri-ciri dia longgar, pelbagai style lengan. Kalau kita tengok gambar dekat atas tadi kan. Okey, ya. Macam-macam style lengan kita boleh buat. Okey, kita dah belajar jenis-jenis lengan pada minggu-minggu sebelum ni. Jadi anda boleh rujuk apakah nama jenis lengan ini. Okey, itu soalan pertama dari Cikgu Shima. Okey, seterusnya pelbagai style garis leher. Jadi jubah pun kita boleh buat pelbagai style, sama ada kita nak letak collar ataupun kita menggunakan lapik berbentuk ataupun kita menggunakan hiasan yang lain. Okey, jubah juga mempunyai lisu dan juga lisu hiasan ataupun ada juga belahan, ya, sebagai hiasan. Contohnya kat sini kan ada lisu kat sini dibuat bentuk macam panel ataupun nampak macam berlapis. Okey, ya, jenis lengan pun kita tengok kat sini ada hiasan dan butang-butang dijadikan hiasan pada jubah. Okey, apa lagi ciri-ciri dia? Warna yang pelbagai. Okey, sesuai digayakan dalam apa jua majlis. Okey, hari ini Cikgu Shima nak terangkan lebih detail tentang mendraft pola dan menjahit jubah. Okey, apakah yang kita perlukan untuk ukuran badan jubah ini? Okey, bila kita nak mengukur, apakah yang kita nak ukur untuk hasilkan jubah? Okey, kalau kita tengok, ya, yang pertama, kita mesti ada garisan bahu. Maksudnya kita mesti ada ukuran bahu. Okey, seterusnya kita ada garisan dada. Seterusnya garisan pinggang, garisan pinggul. Ingat lagi tak Cikgu Shima beritahu? Garisan pinggul samalah dengan garisan punggung. Tapi kita sebut pinggul supaya dia lebih sopan. Okey, kemudian kita ada garis labuh jubah. Okey, berapa labuh baju kita, ya, daripada garis bahu sampailah ke kaki kita, ya, bawah buku lali kita. Okey, itu garis labuh jubah. Okey, seterusnya kita ada labuh lengan. Okey, berapa labuhkah lengan kita? Okey, mula-mula kita perlu ukuran bahu, ya. Ukuran bahu mesti dibahagi 2. Okey, ya, ini separuh. Ini ialah badan hadapan kita, ya. Kalau kita tengok sini, jadi kat sini bahu ke bahu kita nak bahagi 2. Jadi separuh daripada
ukuran bahu di badan kita. Kemudian kita ada ukuran dada. Ukuran dada kita perlu bahagi dengan 4 dan kita campur 2 cm supaya baju kita ada kelonggaran. Tak adalah pakai terlalu ketat kan. Langsung tak boleh nak bernafas kalau terlalu ketat. Okey, kemudian kita perlukan ukuran pinggang. Pinggang bahagi 4 campur 2 cm. Okey. Ukuran pinggul juga kita bahagi 4 campur 2 cm. 2 cm ialah untuk kelonggaran. Okey, macam mana kita nak ukur bahagian badan? Jadi anda boleh rujuk semula video cikgu sebelum ni. Video yang bertajuk ukuran badan. Okey ya. Kemudian ukuran keliling leher kita perlu bahagi 6. Ini ukuran yang memang standard bila kita nak buat badan asas ataupun pola asas badan. Okey. Ukuran labuh jubah, okey, tak perlu bahagi ya. Ukuran labuh lengan pun kita tak perlu bahagi. Ukuran keliling pergelangan tangan pun okey ya, kita akan bahagi 2. Okey, macam mana kita nak ukur pergelangan tangan? Ingat ya, kita jangan ukur di bahagian sini. Kita kena ukur di bahagian hujung sini sebab tangan baju kita mesti masuk macam ni kan. Jadi yang paling besar ialah di sini. Kalau kita ukur betul-betul dekat sini, macam mana kita nak keluarkan tangan kita? Betul tak? Takkan kita nak potong tangan kita dekat sini. Kita masuk tangan dan kita sambung balik tangan kita kan. Jadi, mestilah kita ukur di hujung kita tangan. Ya, keliling tapak tangan kita ni. Itulah kita nak dapatkan lebar pergelangan tangan. Kecuali kalau kita nak buat lengan kita kat sini ada zip. Okey, kalau kita nak buat ada zip kat sini tak ada masalah. Kita boleh buat ketat di sini. Tapi kalau tak ada zip, kita mesti ikut lebar di bahagian tangan kita di sini. Okey, faham ya? Okey, seterusnya kita lihat macam mana kita nak mendraw pola jubah badan belakang. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan secara teknikal kan bagaimana kita nak draw pola belakang. Jadi sekarang cikgu terangkan supaya anda lebih faham. Okey, kita tengok dekat sini. A ke B ialah labuh baju. Okey ya, labuh baju kita berapa? Kemudian A ke C ialah separuh bahu kita. Kalau katakan bahu kita 40, jadi A ke C separuh ialah 20. A ke D ialah sama jarak dia dengan C ke E, iaitu 1/4 ukuran keliling dada. Okey, berapakah keliling dada kita ya? Bahagi 4 dapatlah A ke D dan juga C ke E. Kemudian kita ada D ke F. Garisan D ke F ialah 1/4 dada campur 1 cm untuk kelonggaran. Okey ya. Seterusnya kita pergi tengok. Okey, D ke F ni ialah kita dapat sebagai garisan dada. Okey ya, tadi cikgu dah beritahu kat sini ialah garisan bahu. Yang kedua ini ialah garisan dada. Jadi D ke F tadi ialah dada bahagi 4 campur 1 cm. Dapatlah jarak D ke F.
Kemudian kita ada C ke G. Okey, C ke G ialah kita turunkan sebanyak 2 cm. C turun 2 cm ke G. Kemudian titik J. J ialah titik tengah antara ukuran G ke E. Okey, G ke E berapa cm, bahagi 2 dapat J. Okey, J masukkan ke dalam 1 cm, dapatlah titik K. Senang saja, tak ada masalah. Jadi sekarang ni A ke H ialah garis leher, iaitu 1/6 garis leher campur 1.5 cm. Okey, kemudian A ke I kita turunkan 2 cm. Jadi dapatlah bentuk leher. Jadi kita gunakan pembaris sesiku ataupun French curve. Kita bentukkan lengkuk H bertemu I. Jadi di sini kita kena luruskan ya. Kalau kita buat bengkok nanti leher kita jadi bentuk W. Okey, kemudian kita temukan garis H ke G. Okey, dapatlah garisan bahu. Okey, seterusnya kita dah dapat tadi titik D ke H. Kemudian kita dah dapat bahu kan. Sekarang kita nak temukan A ke M. A ke M ialah apa dia? A ke M labuh tengah belakang. Okey, daripada pangkal leher kita ke garis pinggang itu dikatakan labuh tengah belakang. Jadi dapatlah jarak A ke M, labuh tengah belakang. Kemudian kita ada M ke O. M ke O ialah garis pinggang. Okey, ini ialah garis pinggang. Jadi macam mana kita nak dapat garis pinggang ialah keliling pinggang bahagi 4 campur 2 cm. Dapatlah M ke O. Okey, seterusnya M ke P. Okey, jarak M ke P ialah ukuran labuh punggung ataupun labuh pinggul kita. Berapa dari garis pinggang ke pinggul yang paling tinggi. Biasanya ukuran standard lebih kurang dalam 20 cm hingga 21 cm. Jadi kita gariskan ya ukuran labuh punggung. Kemudian kita ada garisan P ke Q. P ke Q ialah garis punggung kan. Okey, P ke Q ialah keliling punggung bahagi 2 campur bahagi 4 ya. P ke Q ialah keliling pinggul bahagi dengan 4 campur 2 cm. Okey, B ke R ya. B ke R ialah lebar kaki jubah. Okey, berapa kita nak lebar kita punya kain kita. Okey, kemudian daripada R ke S kita naikkan 3 cm ataupun 5 cm. Okey, kat sini kita naikkan 5 cm ya. Okey, dia lebih cantik. Okey ya, cikgu betulkan kat sini kita naikkan 5 cm. Okey. Kemudian kita temukanlah titik F, O, Q dan S. Jadi siaplah pola belakang kita. Okey, ada gangguan. Okey, kita sambung dengan mantra pola jubah hadapan. Okey ya. Okey ya, sama juga pola hadapan ni dengan belakang. Yang bezanya ialah di garis leher. Sebab hadapan kita ada garis leher di hadapan kan. Jadi, cikgu terangkan sedikit kat sini. A ke H tadi ya, A ke H sama juga leher bahagi 6 campur dengan 1.5 cm. Betul? Okey, kemudian A ke I, untuk hadapan A ke I kita bahagi garis leher, keliling garis leher bahagi 4. Okey.
dapatlah titik I di sini. Kemudian daripada I kita masukkan sedikit 1.5 cm. Sebab kita nak buat bentuk garis leher ya, bentuk garis leher yang ada tajam sikit kat depan kat sini kan, dia ada shape. Macam baju kurung tapi dia lain sedikit. Okey ya, kalau baju kurung tu dia tak perlu masukkan 1.5 cm di sini. Kemudian daripada I ke R, okey, I ke R ni kita maaf ya, N ke R ni kita masukkan 5 cm. Jadi I ke R ni kita turun 5 cm juga. Okey, A ke I ialah 1/4 keliling leher. Kemudian I ke N kita masukkan 1.5 cm. N ke R kita turunkan 5 cm, serong ke sini. I ke R pun kita turunkan 5 cm. Jadi kita akan dapat bentuk leher yang begini nanti. Okey, ni lagi jelas ya. Jadi kita turunkan dan bentuk leher kita nanti di hadapan. Inilah bentuk leher kita ya, yang kita nak buat pada jubah ini. Okey, kita kembali kepada pola tadi. Okey, kita dah selesai di bahagian leher. Kemudian cikgu nak beritahu D ke F. Okey, kalau di bahagian belakang D ke F, keliling dada bahagi 4 campur 1 cm. Tapi dekat depan D ke F, dada bahagi 4 campur 2 cm untuk kelonggaran. Sebab di bahagian hadapan dada kita lagi tinggi berbanding di belakang kan. Belakang kita lepir. Jadi sebab itu kat depan kita tambah 2 cm. Okey, seterusnya yang lain ni semua sama ya. Semua sama, tak ada masalah ya. Kita ikut saja step di bahagian belakang. Okey, ini ialah hasil leher yang cikgu sebutkan tadi. Dan di sini kita dapatlah bentuk leher hadapan. Okey, bila kita siap pola leher dan bila kita nak buat leher yang berbentuk, kita perlu buat pola lapik leher yang kita kenali lapik berbentuk. Jadi kita ukur ya. Kita daripada pola yang asal ni kita ukur 4 cm ya. Ukur 4 cm dari garisan leher ya, ikut bentuk yang kita dah bentukkan tadi. Dan kita buat satu garisan baru kat sini. Kita surih pada kertas pola kita. Jadi kita dapatlah hasil lapik berbentuk yang bentuk begini. Okey ya, sebab ini separuh ada lipatan. Bila kita buka pada lipatan, dapatlah bentuk hati macam ni. Okey ya. Kemudian di bahagian belakang pun kita ada 4 cm ya. Lebar untuk lapik ni kita buat 4 cm. Jadi kita ikutlah dengan roda surih. Kita surih dapatlah pola lapik belakang. Okey ya. Ini ialah pola lapik belakang. Selesai badan depan, badan belakang dan pola lapik. Sekarang kita nak buat bahagian lengan. Okey, sebelum tu inilah pola bahagian belakang yang Cikgu Sima dah buat. Okey, ni bahagian hadapan. Jadi labuh ni cikgu tak dapatlah nak tunjuk sebab terlalu panjang, tak cukup ya dalam slide ni ya. Okey, ini lapik belakang. Kat sini lapik hadapan. Okey, seterusnya kita akan mendraft pola lengan. Okey ya. Kita nak buat pola apa ya? Lengan apa ya? Okey. Cikgu nak ajar dulu pola asas lengan. Lepas tu kalau anda nak buat pola lain, terpulanglah. Yang penting pola asas mesti betul. Okey. Okey, kita sambung pola asas lengan. Okey ya. Macam mana kita nak buat pola lengan? Okey. Macam mana kita nak draft pola lengan? Kita mestilah ukur pada badan belakang di bahagian keruk lengan belakang dan juga keruk lengan hadapan di badan ya. Okey ya. 0/1 adalah labuh lengan yang dikehendaki. Maksudnya 0 kat sini betul-betul atas bahu kita dan dekat sini ialah di hujung pergelangan tangan ataupun labuh
lengan kita ya, lebuh lengan pada baju kita, kita nak berapa. Okey, kemudian kosong kelima ialah ukuran 1/8 dada. Okey, dada asal kita berapa, yang kita mula-mula ukur tu kita bahagi 8, dapat berapa? Dapatlah 0/5. Okey, 0/5 ialah ukuran dada bahagi 8. Okey, kemudian kita ada 2/0, 0/3 adalah sama dengan ukuran 4/5 dengan 5/6. Dia selari. Jadi nak dapatkan 2/0, 0/3 ataupun 4/5, 5/6 ialah ukuran G ke I pada pola badan. Okey, kita ukur pada pola jubah yang kita dah siap tadi pada bahagian belakang. Okey, sebab kita bahagian pada pola badan. Okey, mula-mula kita ukur dulu. G ke I, maksudnya G ke I ialah daripada puncak bahu ke hujung keruk kat sini kan, ketiak kita kat sini. Okey, berapakah dia punya garisan lurus dia? Okey, kalau katakan dekat G ke I, garis tegak dia ialah 22 cm. Jadi, garisan 2 ke O ketiga ialah 22 cm. Jadi 4/5, 5/6 samalah. Okey, faham ya? Macam mana kita nak dapat bahagian garis lurus di sini. Okey, kemudian garisan O keempat dibahagi 3. 0/4 ni kita dapat berapa? Guna pembaris lurus kita temukan. Tadi kita dah dapat 0/5, 1/8, betul? 0/2 kita dah dapat tadi daripada G ke I. Jadi sekarang kita ambil pembaris lurus, kita temukan titik 0 ke hujung 4 sini. Jadi dapatlah garisan ni. Kita guna pembaris, kita ukur berapa cm kita dapat, kita bahagi 3. Okey, untuk bahagian lengan hadapan sama juga, tapi hadapan dibahagi 4. Okey ya, di sini. Ni 1, 2, 3. Betul? Okey, kat sini 1, 2, 3, 4 bahagian. Okey, kita dah dapat untuk belakang kita bahagi 3. Untuk lengan hadapan kita bahagi dengan 4. Untuk lengan belakang kita bahagi lagi separuh daripada garisan sini ya. Okey, garisan yang kita dapat 3 tadi kita bahagi lagi. Di sini dapatlah titik tengah. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita naikkan, dah bahagi 3 tadi, kita buat titik A ke A2. Okey, A ke A2 ialah 2 cm. Manakala dekat sini B dia tak naik ke mana-mana. Okey. Dan di bawah ni C1 ke C2 kita turunkan 0.5 cm. Kemudian kita guna French curve ataupun lengkuk Perancis, ataupun kita boleh guna juga pembaris sesiku L ya. Kita bentukkan ikut betul-betul supaya dia bertemu, dan di sini dia mesti rata ya, puncak lengan ni dia mesti rata. Okey, di bahagian lengan hadapan kita bahagi 4, betul? Jadi titik pertama kat sini kita ada D ya. D1 ke D2 kita naikkan 1 cm. E tidak bergerak. Okey. F1 ke F2 kita turun 1 cm. Kat sini kita turun 1 cm. D kita naik 1 cm. Jadi kita guna pembaris sesiku ataupun lengkuk Perancis, kita bentukkan ikut betul-betul supaya titik ni bertemu pada 1 cm, dan kat sini dia berhenti di E dan dia turun semula di F sebanyak 1 cm dan bertemu di akhir titik 6. Jadi siaplah kita punya kepala lengan di sini. Okey, kemudian kita temulah satu lagi cikgu, minta maaf. Okey ya. Okey, kat sini ialah jarak lebar pergelangan tangan kita, bukaan lengan kita ya. Pergelangan tangan kita nak berapa bahagi 2. Contohnya katakan tadi cikgu dah sebut kan. Kat sini cikgu nak buat ada kat sini ada 30.
Keliling sini 30, jadi kita bahagi 2, dapatlah jarak sini ke sini 15, jarak sini ke sini 15. Jadi keseluruhannya ialah 30 cm. Okey ya. Jadi selesailah kita punya bahagian pola asas lengan dan kita masukkanlah apa? Nama pola kan. Nama pola ni pola lengan jubah. Okey, di bahagian lengan belakang. Nampak tak kat atas ni cikgu buat notch. Yes. Kita kena ada beza ya. Ada notch kat sini nak membezakan bahagian belakang dengan bahagian hadapan. Kalau kita tak ada notch, kita cantum nanti salah, lengan kita macam terkehil. Itu sebabnya kita ada notch. Kemudian kita masukkan tanda pola yang lain ya, tanda ira, gunting 2. Kita ada 2 tangan, jadi baju kita mestilah ada 2. Okey, seterusnya inilah pola yang dah lengkap dengan basi ya. Kita masukkanlah keliling ni 2 cm. Di hujung sini kita boleh lebal sedikit ya. Kelepek lengan kita boleh buat 3 cm. Ikut keselesaan kita. Okey, siaplah pola asas lengan kita. Okey, ini Cikgu Shima nak tunjukkan. Ya. Sebenarnya garisan puncak sini ya, puncak kepala lengan kita ni ialah berasal daripada keruk lengan. Okey, untuk bahagian lengan belakang, puncak dia kita ukur di keruk lengan belakang. Untuk lengan hadapan kita ukur dari garis bahu ya hingga ke hujung ketiak kat sini. Untuk bahagian hadapan berapa cm, jadi dia mesti sama dengan lengan hadapan. Okey ya, contohnya begini. Okey, nampak tak? Kan? Bila kita cantum bahu, ini garis tengah lengan, dia akan bertemu semula dengan garis tengah bahu bila kita nak cantum lengan. Okey, jadi nampak tak bentuk sini? Kan? Keruk lengan ni, dan kat sini ialah keluk pada lengan kita ya, kepala lengan kita kat sini. Jadi lengan kita ukuran di sini dia mesti lebih sedikit daripada lubang lengan. Kenapa? Sebab kalau lengan kita lebih kecil daripada lubang lengan, bila kita cantum kat sini ada lubang kan? Nampaklah ketiak kita kan? Jadi lengan kita ya, puncak lengan kita ni, kepala lengan kita ni mestilah lebih sedikit panjang dia daripada lubang lengan. Okey, cikgu harap sampai kat sini anda semua boleh faham. Okey, dan ini adalah kepingan pola. Okey, kita dah buat pola badan belakang, kita dah buat pola badan hadapan. Ini pola lengan, pola lapik berbentuk untuk belakang dan untuk hadapan. Okey, siaplah kerja-kerja kita mendrah pola jubah. Okey, seterusnya ini adalah contoh lengan. Kalau kita tak nak buat lengan yang biasa, kita boleh ubah suai. Contohnya kalau kita nak buat pola lengan loceng, Cikgu Shimah dah ajarkan sebelum ni jenis-jenis lengan. Okey, kalau kita nak buat lengan loceng macam ni, kita slashkan dia. Kita bahagi beberapa bahagian dan kita buka, ikutlah kita nak kembang banyak mana. Tapi di atas ni dia tidak berubah, dia masih rata ya, rata lengan di sini. Okey, ini contoh yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak buat lengan loceng, kita boleh potong, kita ukur daripada bahu ke siku kita berapa, dan di sini kita pisahkan. Boleh juga ya, dia ada banyak cara. Okey, ini ialah contoh pola lengan yang Cikgu Shimah dah hasilkan. Ni pola bahagian atas, ni pola bahagian bawah. Okey, seterusnya lepas ni Cikgu Shimah nak tunjuk proses menjahit jubah. Okey, sekarang kita tengok proses jahitan jubah. Macam manakah kita nak mulakan jahitan, yang mana satu kita nak buat. Okey, yang pertama kita susun, atur dan gunting fabric. Setelah pola kita siap, kita susun, atur dan gunting fabric.
Okey ya, Cikgu Shimah dah beritahu sebelum ini. Di mana bila kita nak potong kain, satu tangan kita mesti tekan fabric tu ya, ataupun tekan kertas bola supaya kain tu tak bergerak. Walaupun kita dah ada guna pemberat kan. Okey, dan satu tangan gunting kain. Okey, kain tak bergerak, kita yang bergerak apabila kita potong kain. Seterusnya, memindah tanda pola. Okey, memindah tanda pola, kita memerlukan roda surih dan kertas surih. Okey, jadi kita gunakan dengan teknik yang betul ya. Seterusnya kita ada jahit kemas tepi fabric. Okey, bahagian manakah yang perlu kita jahit dan bahagian manakah yang kita tak perlu jahit? Okey, untuk garis leher kita tak perlu jahit kemas tepi sebab kita ada cantuman dengan lapik. Bahagian yang bercantum di garis leher tak perlu kita jahit kemas tepi. Okey ya. Jahitlah dengan hati-hati supaya kain kita tidak terputus. Okey, seterusnya bila kita dah jahit tepi, kita akan cantum bahu ya. Cantum bahu, proses dia mestilah temukan apa dia? Kelimlah kangkung. Bahu dengan bahu. Bahu depan dengan bahu belakang ni kita cantum. Gunakan peniti, kita semat, kemudian kita jelujur dan kita jahit mesin. Bila dah siap jahit mesin, kita buka jahit jelujur dan kita buka kelimlah kangkung. Gosok supaya dia rata. Sebab ciri-ciri kelimlah kangkung ialah rata dan terbuka. Okey, seterusnya kita sediakan dan cantum lapik leher. Okey, ini pola lapik leher. Kita perlu letak apa? Lapik bergam yang nipis. Kita potong. Kita akan lekatkan pada lapik leher kita ya, pada bahagian kain. Okey, dia ada dua pola lah. Bahagian lapik ni dia ada dua keping. Satu lapik bergam, satu lapik bergam, tersasul cikgu. Satu lagi kepingan kain ya. Okey, lapik pada kain. Jadi kita dah gosok. Bila kita dah gosok lapik bergam pada bahagian lapik, kita akan cantum bahu. Sama juga proses dia, semat dengan peniti, jelujur dan jahit mesin. Okey, bila kita dah siap lapik ya, bila kita dah sediakan lapik, kita barulah cantum pada bahagian leher kita. Okey, kita ikut bentuk betul-betul daripada leher kita ni. Kemudian kita semat dengan peniti, lepas tu kita jelujur dan jahit mesin. Selepas dah siap jahit mesin, kita trim dan kita snip, kita pusingkan dia ke sebelah dalam. Ini hasil dia. Kemudian kita boleh jahit tindih di bahagian tepi ya, bentuk leher ni supaya dia kemas. Okey, seterusnya bila kita dah pusing macam ni, ni bahagian dalam kan. Okey, bahagian dalam ni, lapik ni kita boleh jahit silang pangkah. Kita nak buat penuh ataupun berkelompok pun boleh supaya lapik ni tak adalah dia terkeluar kan. Bila kita basuh ke kita ni dia terkeluar, tak cantik lah. Jadi sebab itu kita kemaskan dengan jahitan silang pangkah. Okey, selesai bahagian ni, kita nak buat apa pula ya? Kemudian kita nak cantum kelim sisi. Okey ya. Sisi hadapan dan sisi belakang di sini. Okey, di sini kita cantum. Sama juga prosesnya, semat, peniti, jelujur dan jahit mesin. Selepas jahit, kita gosok kelim bagi dia rata. Okey, kemudian kita sediakan lengan. Macam mana nak sediakan lengan? Okey ya. Okey, lengan yang Cikgu Shimah hasilkan ialah lengan loceng tadi kan, dia ada dua keping cantuman. Mula-mula kat sini kita jahit kasar, lepas tu kita tarik, bagi dia kecut macam ni dan kita susun ombak-ombak dia. Lepas tu baru kita cantum dengan bahagian atas, kita jahit mesin. Okey, dah cantum. Begini kita jahit tindih di sini ya, supaya dia lebih kemas. Kita jahit tindih kasih ataupun top stitch kat sini ya, supaya dikemas. Dah siap jadi macam ni. Barulah kita jahit, kita cantum kelim
lengan. Okey, kita cantum di sini. Peniti, jelujur, jahit, mesin. Kemudian siaplah lengan kita. Okey, ni bahagian lengan yang kita dah siap. Ini tadi proses sediakan lengan, betul? Sekarang ni kita nak cantum lengan ke lubang lengan. Okey. Inilah proses dia. Di mana? Kan? Cikgu tunjuk tadi pada rajah, sekarang ni pada kain. Nampak tak kan? Sini ialah kepala lengan kita kan, kat sini. Dekat sini ialah lubang lengan kita. Jadi, lengan kita mesti dia lebih sedikit daripada lubang lengan. Jangan banyak sangat lebih. Dia antara setengah cm hingga 1 cm. Sebab kalau lebih banyak, nanti dia akan jadi kedut. Sebab sekarang ni kita buat lengan padanan rata. Okey ya. Jadi, kita jarum menegak. Lengan tu kita cantum pada lubang lengan, kita tegakkan jarum. Kat sini nampak tak dia macam ada ombak-ombak. Okey, jangan risau. Ini kita panggil kelonggaran. Dia bukan kedutan ya. Okey ya, kita sekatakan dia. Okey, dah peniti. Seperti biasa, kita jelujur, jahit, mesin. Okey, siaplah lengan kita pada jubah. Okey, jadi habislah. Baju kita sudah siap, kita jahit. Okey, inilah proses jahitan jubah, iaitu akhir sekali kita jahit apa? Kita jahit kelepek di hujung lengan dan juga di kaki jubah kita dengan jahitan mesin. Siaplah baju kita untuk hari ini. Okey, selesailah tajuk kita hari ini. Mantra pola jubah dan menjahit jubah. Diharapkan anda semua dapat menghasilkan pola dan jubah yang sama seperti Cikgu Shima hasilkan. Okey, yang penting kita tahu basic asas badan dengan basic lengan. Bila kita dah dapat buat pola asas badan dengan pola asas lengan, kita dah boleh buat macam-macam baju. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah, doakan kita dapat bertemu lagi. Semoga anda semua sihat-sihat di dalam bulan Ramadan ini dan selamat berbuka puasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.